Assalamualaikum Ustaz. Ustaz ready? Okay, ready Puan Hajah. Puan Hajah pun. Terima kasih. So insyaAllah, kita boleh ke masjid sebab kita 1 minit. Yang lain-lain tu kita harap masuk pelan-pelan lah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Allahumma faqih fi din wa ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al fi sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Dan juga Ustaz yang dirahmati lagi dikasihi. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar hadis. Diharapkan pelajaran hadis ni tak orang kata tak dikesampingkan lah. Dia salah satu dari cara hidup kita kan selain daripada Al-Quran. Jadinya dengan itu Kak Syuda serahkan bagi Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kak Syida, ahlan, lama tak jumpa. Dan saya pula tak message Kak Syida sejak balik dari Mekah. Tapi ala kulli saya tengok perkembangan Kak Syida, alhamdulillah. Dan ibu-ibu sekalian, terutamanya orang yang saya rindui, Kak Salina pun ada di sini, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu sekalian, hari ini kita sambung bab yang ke-50 kan? Bab yang ke-50. Betul Ustaz, bab 50. Betul kan? Sekejap saya nak cari dia punya hadis dulu. Page berapa Liza? Bab ke-50 muka surat 396. Okey, 396 Ya, hadis ke-30. Okey, ni dia. Bab al-haya fil ilmi. Bab malu dalam menuntut ilmu. Kak Selina. Baik. Babul haya fil ilmi. Babul haya'i fil ilmi. Okey, baik. Jadi ibu-ibu sekalian ya, bab malu dalam menuntut ilmu wa qala Mujahid. Sebagaimana yang saya ada sebut sebelum ini, antara metodologi yang digunakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kadang-kadang beliau tidak terus datangkan hadis. Sebaliknya beliau datangkan ayat-ayat Al-Quran ataupun datangkan pandangan ulama dahulu ataupun pandangan sahabat, ataupun kadang-kadang dalam satu bab itu Imam Bukhari tak bawa hadis pun. Sebaliknya beliau membawa beberapa ayat Al-Quran dan sedikit syarahan ulama tentang ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi itu metodologi yang digunakan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang perlu kita fahami sedikit sebanyak ya. Baik. Jadi di sini beliau mulakan dahulu dengan pandangan seorang ulama yang besar namanya Mujahid. Jadi dia sampai sini je ya. Wa qala Mujahid rahmatullahi alaih la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak menuntut ilmu orang yang ada sifat pemalu yang berlebihan dan orang yang menyombongkan diri. Okey, satu. Wa qalat Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ni'man nisaul ansar, sebaik-baik wanita ialah wanita Ansar, lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Tidak menghalang perasaan malu yang bersandar dalam diri mereka itu untuk menuntut ilmu. Maknanya walaupun wanita Ansar ni
pemalu macam wanita yang lain juga, tetapi sifat malu yang ada pada mereka itu tidak menghalang mereka untuk menuntut ilmu. Baik, dalam beberapa kali kelas kita sebelum ini kat Syida ya, kita sudah mula bila belajar hadis dia, kita akan tengok sedikit biodata tentang para sahabat, biodata tentang ulama, agar dengan itu kita akan timbul rasa kasih terhadap ulama yang telah memperjuangkan ilmu, terutamanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada baik kita melihat watak seorang tabi'in ini yang merupakan ulama yang besar, namanya Mujahid ya. Mujahid. Okey. Rasanya biasa kita dengar nama Mujahid ni. Cuma kita pun tak tahu juga siapalah Mujahid sebenarnya. Okey. Ini namanya Mujahid bin Jabar. Mujahid bin Jabar. Jabar ini kadang-kadang kita dengar ada orang nama Jubair, ya, Jubair atau disebut Jubair. Itu samalah tu. Jabar, panggilan manjanya Jubair, ya, Jubair. Baik. Jabar artinya orang yang kuat. Mujahid bin Jabar, okey, beliau ni imam, Syekhul Qurra wal Mufassirin, maknanya tok guru dalam bidang tafsirnya Mujahid. Kalau kita baca je tafsir, tidak ada nama Mujahid, itu bukan kitab tafsir. Dia mesti nak tanah ada nama Mujahid. Nama Mujahid, nama Qatadah, nama Ikrimah, ini nama-nama yang mesti ada, terutamanya Mujahid, kerana Mujahid ini merupakan anak murid Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Okay, jadi gelaran dia Abul Hajjaj Al-Makki, orang Mekah. Al-Aswad Maula Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Okey, baik. Jadi beliau meriwayatkan ilmu daripada Ibn Abbas, fa'aktsara wa ataba wa anhu akhadha al-Quran. Memang beliau belajar sungguh-sungguh ilmu terutamanya tafsir daripada Ibn Abbas. Bahkan beliau belajar keseluruhan tafsir daripada Ibn Abbas, fiqh, dan beliau juga belajar daripada sahabat-sahabat yang lain. Maknanya beliau antara tabi'in yang kubra, tabi'in yang besar. Tabi'in ni pun ada dua kategori. Satu namanya tabi'in kubra, tabi'in yang sempat bersama dengan ramai sahabat, belajar dengan ramai sahabat. Dan ada tabi'in sugra yang dia masa hujung-hujung zaman sahabat tu dia kecil lagi. Dia jumpa dengan sahabat, mungkin sempatlah belajar dengan seorang dua orang sahabat, tapi belajar gitu-gitu je. Mungkin sekadar dengar ceramah ke, ataupun dengar pengisian ringkas ke, tapi dia sempat dengan sentuhan sahabat itu. Itu tabi'in sughra. Baik. Jadi pun anak murid beliau ni tak boleh dibilang lah. Inilah anak murid beliau yang ramai tu, Ikrimahnya, Tawusnya, Ata'nya, Amr bin Dinarnya, Ibrahim bin Muhajirnya, Humaid al-A'rajnya, macam-macam lah nama dia tu. Baik. Dan cuba kita lihat bagaimana Al-Fadl bin Maimun menceritakan, saya mendengar Mujahid berkata, Arabtul Quran ala Ibni Abbas radhiyallahu anhuma salasina marrah. Saya ni belajar Quran ni tafsir dengan Ibn Abbas, dan saya bentan depan dia apa yang saya fahami, ataupun dia belajar dengan Ibn Abbas sebanyak 30 kali pengulangan, ulang balik. Nak bagi dekat ni, jadi sampai 30 kali. Dan yang menariknya kata beliau apa dia, okey, ini itu satu maklumat. Tapi dalam maklumat yang lain, bukanlah sampai 30 kali. Arabtul Qur'ana salasa ardat ala Ibni Abbas. 3 kali je. Tapi dalam 3 kali tu, aqifuhu inda kulli ayah, as'aluhu fima nazalat wa kaifa kanat. Saya berhenti pada setiap ayat. Baca, berhenti setiap ayat, tanya. Ayat ini turun sebab apa, turunnya bagaimana, apa ceritanya. Tanya satu-satu. Memang belajar sungguhlah dengan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Banyak tu cerita dia tu, sehingga kan Sufyan al-Thawri, seorang ulama yang besar, menyatakan khudhu tafsir min arba'ah. Ambillah tafsir daripada 4 orang. Satu Mujahid, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, dan juga Ad-Dhahhak. Kata Khusayf, kana Mujahid a'lamahum bit tafsir.
Mujahid merupakan orang yang paling pandai dalam bidang tafsir. Oh, dah ramai lagi dah. Dan saya mengira ibu-ibu yang saya kasihi, sebahagian daripada kita termasuk kawan saya dulu pun, junior di sekolah dalam 2 tahun, bernama Mujahid. Saya mengira orang yang nama Mujahid tu bukan satu mungkin disebabkan ayahnya nak dia jadi seorang mujahid. Tapi saya kira sebahagiannya mengambil nama ulama inilah Mujahid bin Jabar. Jadi nak anak jadi macam Mujahid, letaklah nama Mujahid. Boleh jadi juga kerana nak anak menjadi Mujahid. Okey, baik. Wallahualam lah, itu atas niat masing-masingnya. Okey, itu panjang tu. Jadi saya tak perlu baca ke semua kerana cerita tentang Mujahid ini memang amat panjang. Tapi kita tengok satu lagi, iaitu bila beliau meninggal dunia, ada ke dia mesti ada cerita tentang bila beliau meninggal tu. Okey ni. Jadi ada khilaf kalangan ulama bila beliau meninggal, tapi kata Abu Umar Ad-Darir tahun ke-100, ya. Ada yang kata tahun 102, ada yang kata tahun 103, ada yang kata tahun 104, ada kata tahun 108, ada kata 107 tahun 107. Jadi lebih kurang lah 100, tahun 100, tahun 100, paling tinggi pun tahun 108. Dan kalau ikut umur Mujahid masa tu ketika meninggal dunia, lebih kurang dalam salasan wasamani nasanah. Okey, berapa tahun tu ibu-ibu? Salasan wasamani nasanah tu berapa tahun? Siapa boleh jawab? 83. 83. Dr. Lily, barakallahu fikum. Ibunya. Baik. Okey, itu selesai tentang Mujahid. Sekarang ni kita pergi kepada statement Mujahid dulu sebelum kita tengok kepada hadis Nabi. Kata beliau, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidaklah menuntut ilmu, artinya tidak ada orang mampu mendapat ilmu kalau dia ada perasaan malu yang berlebihan dan juga dia orang yang menyombong diri. Menyombong diri ni macam mana? Bila kita ajak belajar, jomlah belajar, dia merendahkan ilmu tersebut. Ada juga orang yang dia mengurus ilmu, dia mengurus kelas pengajian. Bila orang ajak dia, jomlah belajar dengan ustaz sekian-sekian, dia kata dengan lembut-lembut, bukan dengan merendahkan. Tak apalah, nanti-nantilah, tengoklah keadaan, saya pun sibuk lah. Sebenarnya dia bukan sibuk ke apa, tapi sebab dia dah dengar 2-3 kali kelas pengajian ustaz tersebut dan dia rasa macam tak sesuai, ataupun ada maklumat yang kurang menggembirakan dia, ataupun kerana ustaz itu tak banyak belajar mengajar ilmu pun tapi banyak sembang benda lain, menyebabkan dia pun menilai kurang sesuai untuk berguru dengan ustaz tersebut. Itu tak apa, itu bukan orang sombong. Itu orang yang mengurus pengajian. Sombong ni dia merendahkan ilmu, dia merendahkan ilmuwan dan dia memang tak nak belajar. Dia kekal dengan kejahilan dia. Yang tu yang kita tak nak tu. Tapi kalau dia memang mengurus kelas dengan baik, itu cerita lain lah. Dan kalau malu berlebihan sampai benda tu tak nak tanya, benda ni pun tak nak tanya, itu pun tak boleh juga kerana ia menghalang ilmu. Sebab itulah kalau kita lihat statement daripada Ummul Mukminin Aisyah binti As-Siddiq radhiyallahu anhuma, sebaik-baik wanita ialah wanita Ansar kerana perasaan malu mereka itu tidak menghalang mereka untuk menuntut ilmu. Dan sebenarnya pernyataan daripada Ummuna radhiyallahu anha ni merujuk kepada satu peristiwa yang mana wanita Ansar datang berjumpa dengan Nabi SAW, bertanyakan cara membersihkan diri daripada darah haid, dan Nabi SAW pun mengajar dia, dan Nabi pun menggunakan bahasa kiasan kerana agak malu untuk menyatakan hal-hal berkaitan dengan wanita. Dan kemudiannya Ummuna Aisyah radhiyallahu anha pun tarik wanita tersebut dan menerangkan apakah jawapannya sebenarnya, kerana Ummuna mengetahui bahawa suaminya sallallahu alaihi wasallam agak keberatan untuk berterus terang. Jadi adakah Nabi malu? Bukan Nabi malu, Nabi telah memberikan jawapan
bukan Nabi malu sampai terhalang ilmu, tidak. Nabi memang malu pun, tapi Nabi tetap menyampaikan ilmu, cuma Nabi menggunakan bahasa kiasan. Malangnya bahasa kiasan yang digunakan oleh Nabi SAW itu ataupun bahasa tidak berterus terang Nabi itu tidak difahami oleh wanita tersebut radhiyallahu anha. Wanita tu dia nak jenis jawapan yang straightforward. Tak payah nak pusing sana sini, nak straightforward. Sedangkan Nabi dah terangkan dah, cuma Nabi tidak terlalu menjelaskannya. Menyebabkan Ummuna Aisyah radhiyallahu anha pun ambil alih tempat Nabi SAW untuk menjelaskan apakah kehendak sebenar Nabi Muhammad SAW. Okey, baik begitu ya. Okey, jadi sekarang ni kita terus kepada hadis Nabi SAW. Tapi sebelum itu, tuan ibu-ibu sekalian, dulu-dulu kita dah pernah cerita tentang perkataan al-haya yang bersifat malu ni. Dan kita ulang balik kerana boleh jadi ada orang yang belum dengar ataupun boleh jadi kita dah dengar tapi kita pun dah lupa dah. Dan sifat ilmu ni dia mesti adanya at-takrar, pengulangan demi pengulangan supaya kita boleh ingat apa ilmu yang kita pelajari. Perkataan al-haya ini dia sebenarnya berasal daripada al-hayy. Al-hayy. Al-hayy ni apa maksudnya? Al-hayyu. Okey, siapa yang tahu apa maksud al-hayyu? Yang maha hidup. Yang maha hidup, terus Kak Liza bagi al-hayyul qayyum. Okey, yang hidup pun betul lah ya Kak Liza. Yang hidup, kalau Allah tu yang maha hidup. Okey. Daripada al-hayyu itu, dia lahirlah satu perkataan lain, al-hayy juga, tapi al-hayy itu merujuk kepada perkampungan, ya, perkampungan. Jadi kenapa kampung ini dinamakan hayy selain daripada dinamakan qaryah? Kerana di kampung itu adanya orang-orang yang hidup. Kalau tak ada orang hidup di satu tempat itu tak dipanggil kampung. Itu mungkin dipanggil pada jarak pandang terukur sebagai contoh ataupun apa-apalah nama yang lain. Tapi sekarang ni kerana dia ada orang hidup, adanya tok ketua, macam tempat saya dan ibu-ibu sekalian lah, maka tempat itu dinamakan hayy, ya, al-hayy. Baik. Kemudiannya daripada perkataan al-hayy lahirlah perkataan al-hayatu, kehidupan. Dan daripada itulah lahirnya perkataan al-haya. Al-haya artinya malu. Okey. Siapa kalangan ibu-ibu boleh menjelaskan al-alaqah ataupun hubung kait antara perasaan malu dengan kehidupan itu sendiri? Okey. Yang dah belajar tu siapa yang ingat ataupun siapa yang boleh terangkan? Kerana malu itu sebahagian daripada iman. Dia berkaitan dengan kehidupan keseharian kita. Boleh tak Ustaz? Okey. Sikit lagi Kak Syida. Kak Syida sebut tu sebahagiannya dah betul dah. Cuma sikit lagi. Jazakumullah khairan. Okay, siapa boleh jawab? Apa kaitan malu dengan kehidupan? Kak Anis ada kan? Kak Anis ada. Kalau tak malu Ustaz, Ha. kalau tak malu boleh buat apa sajalah dalam dunia ni. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sifat Itu malu banyak kena tak? ada Ustaz kan. Kena Okey. adalah sifat malu tu. Malu itu sebahagian daripada iman. Okey. Ya. Malu pada Allah Ustaz. Sebab Allah bagi kita macam-macam kan. Tapi kita macam tak bersyukur pula. Ya, betul. Tak malu pula buat dosa, tak malu melanggar peraturan, tak malu. Jadi tak ada orang yang tak ada iman, dia tak malu. Betul Ustaz, betul. Jazakumullah khairan. Dalam bahasa yang kalau boleh saya mudahkan, kerana malu itulah yang menghidupkan iman dalam jiwa kita kan. Yang Kak Ana, Kak Anis, Kak Syida, Kak Salina sebut tu, kupasan-kupasan dia. Kalau boleh saya rumuskan, kerana malu menghidupkan jiwa kita. Jadi kalau al-hayy itu kehidupan, kalau al-hayah pun kehidupan, kalau al-hayy itu perkampungan, kerana ada orang hidup di kawasan tersebut, manakala al-haya, malu tu, apakah kaitan antara malu dengan kehidupan? Kerana malu itulah yang menghidupkan dan menyuburkan iman yang ada dalam diri kita. Baik.
Sebab itu ada sebahagian ulama menyatakan, ini pandangan sebahagian yang perlu dikaji lagi. Nama Nabi Yahya alaihi salam itu, Yahya itu nama Arab yang ada kaitan dengan perasaan al-haya, yakni malu. Dan ada hujahnya kenapa mereka berpandangan demikian. Tapi jawapan itu perlu diteliti lagi lah. Sejauh mana kebenaran Yahya dikaitkan dengan sifat pemalu itu sendiri. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam hadis Nabi SAW. Dan dalam perawi hadis ini ada seorang yang agak menarik, ibu-ibu sekalian, yang boleh kita pelajari. Okey, silakan. Nabi Yahya tu memang karakter dia sangat pemalu kan Ustaz? Kalau ikut cerita Israiliyatnya macam begitu, tapi payah juga nak kata gitu. Nak kena tengok jugalah Kak Dina. Sebab Nabi Yahya ni tak banyak dalam apa kupasan yang Islamik tak banyak Israeliat. Jadi Betul, banyak Israiliyat. jadi tapi kalau yang akak baca tu memang kebanyakan mengatakan dia memang yang pemalu tapi mostly Israeliat. Jadi itu yang nak tanya tu. Betul ke dalam Okey, nanti saya kena study dulu pasal Nabi Yahya tu, insya-Allah ya. Nanti kita akan kongsikan insya-Allah. Tapi kena ingatkan saya baliklah. Baik. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Okey, hadis ini dibawakan oleh guru Bukhari. Qala haddatsana wa qala haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham bin Urwah an abihi an Zainab ibnati Ummi Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu anha, an Zainab bin ibnati Ummi Salamah radhiyallahu anhuma an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat Ummu Salamah ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi minal haqq fahal 'alal mar'ati min ghuslin inna Allah la yastahi minal haqq fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam mengungkapkan perkara-perkara yang benar. Adakah wanita perlu mandi wajib apabila dia bermimpi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'atil ma' faghattat. Ya. Idza dia sampai sini je dia silap warna. Patutnya sini je. Idza ra'atil ma'. Maknanya dia wajib mandilah kalau dia nampak air. Dengan minta maaf ibu-ibu kalau keluar air. Faghattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha. Ummu Salamah radhiyallahu anha pun tutup muka dia. Wa qalat ya Rasulullah aw tahtalimul mar'ah. Wahai Rasulullah, adakah wanita pun bermimpi, yakni mimpi dengan minta maaf, mimpi basah tadi? Qala sallallahu alaihi wasallam na'am taribat yaminuk fabima yushbihuha waladuha. Ya, taribat yaminuk tu macam mana ya nak terjemah tu? Nanti kita terangkan secara khusus. Fabima yushbihuha waladuha. Lalu dengan apa seseorang anak itu mirip dengan ibunya. Okey. Jadi cerita ni saya tak nak cerita panjang-panjang lah sebab benda ni ibu-ibu semua pun dah clear. Bukan itu yang saya nak fokuskan, saya nak fokus benda lain ya. Baik. Dan benda ini dibincangkan di peringkat ibu-ibu sendirilah ataupun dengan mana-mana ustazah. Cumanya dalam perawi hadis ini ada seorang yang agak menarik. Okey, boleh tak ibu-ibu cadangkan siapakah orang yang agak menarik dalam perawi hadis ini? Antaranya Muhammad bin Salam, Muawiyah, Hisham bin Urwah, Urwah bin Az-Zubair, Zainab binti Ummi Salamah dan juga Ummu Salamah. Okey. Kalau ibu-ibu lah, ibu-ibu pilih siapa orang yang agak special dalam hadis ni? Kalau Kak Syeda pilih Zainab Ustaz. Jarang dengar nama Zainab Ummu Salamah. Okey, barakallahu fikum. Saya pun begitulah. Saya pilih Zainab binti Ummi Salamah. Okey.
Kemudiannya dalam hadis ini campur dengan perawi-perawi hadis, berapa orang sahabat Nabi yang ada? Ibu-ibu agak-agak berapa orang sahabat Nabi yang ada? Termasuk sahabiah sekali ke Ustaz? Sekalian semua-semua. Ya. Sahabat lelaki memang tak ada dah dalam hadis ni. 4. 4 orang. Okey, siapa? Silakan Cik Sanina. Abu Muawiyah. Abu Muawiyah. Muawiyah. Kan? Abu Muawiyah. Okey, teruskan lagi. Hisham ya. Hisham bin Hisham. Urwah. Hisham bin Urwah. Zainab dengan Ummu Zainab. Salamah. Okey. Tapi Belum. Zainab tu sahabiah juga Kena jawab dulu. Ayah pada Hisham tu Urwah bin Kita tengok Urwah ni sahabat Nabi tak? Kita confirmkan dulu Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini okey, dia dianggap sebagai sahabat Nabi kita kan. Lama ni Urwah bin Hawari Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Zubair ahadul fuqaha as-sab'ah. Bukan. Urwah ni bukan sahabat Nabi. Dia termasuk antara 7 fuqaha Madinah yang besar tu, tapi dia bukan sahabat Nabi. Okey, baik. Jawapan dia, sahabat Nabi yang ada dalam sanad ni termasuk hadis ada 4 orang. Tapi 4 orang tu, Kak Sarina, Abu Muawiyah ni perawi hadis. Dia bukan sahabat Nabi. Maaf. Yang sahabat Nabi ni dia bermula dengan Zainab, satu. Yang kedua, ibu Zainab yang namanya Ummu Salamah, 2. Yang ketiga ialah wanita Ansar yang datang ni. Yang nama apa wanita Ansar yang datang? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, 3. Dan yang keempat siapa? Sahabat Nabi yang keempat siapa? Zainab dah masuk. Salamah, Ummu Sulaim. Oh, sorry. Saya silap. 3 orang. Saya tertukar. Zainab, Ummu Salamah dan Ummu Sulaim. 3 orang sahabat Nabi. Ya. Okey, baik. Jadi di sini, Zainab ni merupakan anak tiri Nabi SAW. Jadi Nabi Ummu Salamah ni masa dia kahwin dengan Abdullah bin Al-Asad Abu Salamah, mereka telah mendapat 4 orang anak. Yang pertama namanya Salamah, dia lelaki. Yang kedua Zainab. Zainab ini dia ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Zainab. Yang ketiga ialah Umar dan yang keempat ialah Durrah. Itu apa yang saya ingatlah. Dan sewajarnya untuk kita mengenali sedikit anak tiri Nabi SAW ini kerana beliau pun bukan calon-calon orang, ibu-ibu sekalian ya. Zainab binti Abu Salamah ni, beliau lebih dikenali dengan Zainab binti Abi Salamah. Baik. Memang betul pun dia anak Abu Salamah kan. Abu Salamah tu namanya Abdullah. Dan Abu Salamah ni merupakan adik-beradik susuan Nabi SAW. Cuma seingat saya dia adik-beradik susuan dengan Halimatus Sa'diyah. Bukan dengan apa nama tu? Yang pertama ibu susuan Nabi yang pertama siapa namanya? Saubah. Saubah, bukan dengan Saubah lah. Terima kasih banyak Fahimah ya. Okey. Zainab binti Abu Salamah ni, cuba kita lihat. Dia sebut, mana kita pilih. Mula-mula nama dia Barrah. Abu Salamah ni bila dia dapat anak kedua, dia pun letak namanya Barrah. Okey. Lalu Barrah kata, faqalat li Zainab. Nabi SAW ni, minta maaf. Samaitu ibnati an-ata' sumiyat ibnati Barrah. Faqalat li Zainab binti Abu Salamah. Macam ni. Ini cerita Ammar bin Atta'. Ammar bin Atta' cerita, saya samaitu ibnati Barrah. Saya letak nama anak saya Barrah.
Lalu Zainab binti Abi Salamah bagi tahu kepada Ammar bin Atha, ya, dia beritahu Ammar bin Atha, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an hadzal ismi, ya, Rasulullah larang menggunakan nama Barrah. Sumiyat Barrah, saya dulu pun dinamakan Barrah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzakku anfusakum fallahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Jangan kamu menyucikan jiwa-jiwa kamu sendiri. Allah yang paling tahu siapa orang yang terbaik kalangan kamu. Kerana Barrah ni berarti orang yang terbaik. Maka Nabi kata tak boleh siapa kita nak dakwa kita ni orang yang terbaik. Qalu manusammiha, qal sammuha Zainab. Lalu Nabi pun tukar namanya daripada Barrah kepada Zainab. Jadi Zainab ini antara nama yang Nabi sukalah. Anak Nabi nama Zainab, isteri Nabi dulu nama Barrah, pun Nabi tukar kepada Zainab. Dan ada 2 orang isteri Nabi nama Zainab, Zainab binti Makhzum, Zainab binti Jahash. Jadi kemudiannya anak tiri Nabi pun Nabi tukar pada Zainab. Cucu Nabi anak Fatimah pun dinamakan Zainab. Maknanya ramai orang nama Zainab kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Dan kita tengok macam mana dia sebut di sini. Sekejap ya. Kanat Asma binti Abi Bakar arda'atha, Asma yang menyusukan, ya. Asma yang menyusukan Zainab binti Abi Salamah, Zainab. Dan beliau merupakan adik-beradik susuan dengan Urwah bin Az-Zubair. Kerana Urwah ni anak kepada Asma. Urwah ni anak pada Asma. Begitulah dengan Abdullah bin Az-Zubair, anak pada Asma. Jadi mereka ni merupakan adik-beradik susuan, ya. Adik-beradik susuan. Dan Nabi SAW mengahwini ibunya Ummu Salamah dalam keadaan dia masih menyusu lagi, ya. Dalam keadaan dia masih menyusu lagi. Baik. Okey, itulah cerita tentang tu. Tapi betul ke Nabi kahwin dengan dia dalam keadaan dia masih menyusu? Kerana Ummu Salamah tu ada lagi adik yang namanya Umar sebagai contoh. Jadi nak kena cek balik, ya. Umar tu adik ke abang sebenarnya? Okey, tak apalah, kita cek balik. Dan dikatakan kanat min ufqih nisa ahli zamaniha. Beliau termasuk orang yang paling faqih kalangan, beliau termasuk antara wanita yang faqih pada zaman dia. Maknanya dia bukan orang yang calang lah, anak tiri Nabi ni. Apalagi ada beberapa hadis Nabi SAW yang memang disampaikan sendiri oleh Zainab. Dan Zainab ini kan dia membesar di bawah ibu dia, Ummu Salamah. Dan bila dia membesar dengan ibu dia, pastilah dia akan biasa dengan makcik-makcik dia tu, mak-mak tiri dia tu. Tu dia sebut, hafiz tu, saya ni belajar daripada Nabi. Saya belajar dengan isteri Nabi. Siapa? Ummu Salamah mak dia, Aisyah, Ummu Habibah dan isteri-isteri Nabi yang lain. Maknanya dia bukan calang-calang, dia belajar dengan makcik-makcik dia tu ataupun mak-mak tiri dia tu. Jadi patutlah, wajarlah kalau Zainab binti Abi Salamah ni merupakan orang yang berilmu tinggi dan mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman beliau radhiyallahu anha. Baik. Jadi itu watak Ummu Salamah, yang Zainab binti Abi Salamah. Yang seterusnya Ummu Sulaim. Seingat saya ada ikuti perbincangan ibu-ibu dalam grup. Ummu Sulaim ni Ustaz Endang ke siapa yang pernah cerita, ya? Siapa ingat? Ya, Ada Ustaz orang- Endang. Endang, Ustaz Ustaz. Endang. Ustaz Endang. Kalau Ustaz lain tu jarang. Ustaz Endang cerita tentang kesabaran Ummu Sulaim. Ya, Ustaz. Yang Waktu ketika anak dah meninggal. Masa anak meninggal. Dan Ummu Sulaim ni dia adik-beradik dengan Ummul Haram. Berkemungkinan besar Ummu Sulaim merupakan adik-beradik susuan ibu Nabi SAW. Sebab itu beliau ni rapat dengan Nabi, rapat sampai tahap Nabi selalu duduk rumah beliau, Nabi kadang-kadang makan rumah beliau, Nabi salat sunat di rumah beliau.
Dan Nabi ni pernah tidur di atas seribaan adik-beradik beliau iaitu Ummul Haram. Kenapa? Kerana mereka berdua ni ibarat makcik kepada Nabi SAW. Kerana menurut kajian ulama, berkemungkinan besar mereka ialah adik-beradik susuan Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab ke Aminah binti Abdul Wahab? Rasanya Aminah binti Wahab kan? Terdengar Abdul selalu Wahab. Wahab Ustaz. Ya? Selalu dengar Wahab saja, tak ada Abdul Wahab. Wahab kan? Tapi Ustaz pernah Ha. cari tu, Ustaz kata oh betul lah Abdul Wahab. Ustaz pernah betulkan akak itu akak. Oh ya? Tu saya dia pun cari-cari tu lupa. saya jumpa Ustaz kata Abdul Wahab. Okey. Kita tengok sekejap. Ismu Ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, atas dia kata Aminah binti Wahab, kita kena tengok dia punya rujukan yang lebih dipercayai lah Ada tak? Okey, kita tengok yang sini. Aminah binti Wahab lah, Kak. Saya pun tak ingat saya silap ke macam mana saya mengangkat dulu. Tapi di sini disebut Aminah binti Wahab. Allahu a'lam. Tak apa. Okey, kalau saya silap sebelum ni saya minta maaf. Okey, jadi sekarang ni kembali dalam hadis ini kita tengok. Okey, selesailah yang pasal fik wanita ni, saya kira itu bukan bidang saya. Tapi yang hujung sekali itu. Apabila Ummu Salamah ni dia tutup muka dan boleh jadilah ibu-ibu sekalian ya, Fatimah ni Ummu Salamah radhiyallahu anha tutup muka dia tu kerana dia ada perasaan malu ya, ada perasaan malu. Cuba ibu-ibu buka muka surat 399 ya. 399. Hari ni Puan Balkis tak ada Okey, tak ada. Hari ni dia dekat Rawang sana ada kelas fizikal Ustaz Endang. Oh ya ke? Hayakumullah. Jadi apa nama Kak Liza lah yang duk share hadis tadi. Terima kasih banyak. 399 tu kalau kita tengok perkataan faghattat Ummu Salamah ya. Faghattat Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah dia tutup muka dia kan. Ta'ni wajhaha, tutup muka dia. Okey, dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu an disebutkan bahawa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pun menutup wajahnya. Jadi kemungkinan kedua-dua isteri Nabi ni, Ummul Mukminin Aisyah dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anha, kedua-duanya ada dalam majlis tersebut dan kedua-duanya menutup muka apabila mendengar perbincangan tentang perkara itu. Boleh jadi kerana mereka berasa segan dengan perbincangan tersebut. Jadi segan tu ada. Dan Nabi SAW pun segan juga. Dan Nabi pun bagi jawapan yang macam mana. Iza ru'atil ma'. Kalau dia nampak air, itu sahaja. Nabi tak bagi jawapan berlebih-lebihan. Jadi dalam menuntut ilmu ni, segan tu kena ada. Bukan tak boleh langsung segan. Cuma tak bolehnya apa? Mustahyin. Yang disebutkan oleh Mujahid ialah mustahyin. Bukannya orang yang penyegan, bukannya orang yang malu. Tapi tidak boleh malu yang sampai menghalang tersebarnya ilmu. Sampainya ilmu. Kita belajar tapi malu kena ada. Dengan memilih perkataan-perkataan yang sesuai. Dengan memilih perkataan-perkataan yang baik. Dan benda ni kan ibu-ibu sekalian, dulu-dulu saya ada dengar orang kata masa saya belajar sekolah menengah. Sebahagian guru-guru ni dia akan bercakap berterus terang. Sehingga menyebut anggota badan tertentu dengan berterus terang supaya anak muridnya tidak terkeliru. Tapi bila saya duk fikir balik, adakah kalau Tok Guru menggunakan bahasa kiasan, anak murid tak faham? Takkanlah teruk sangat tak faham dengan menggunakan bahasa kiasan. Jadi sebenarnya dia tidak perlu berterus terang pun. Dia boleh menggunakan bahasa kiasan. Artinya ada masa kita menggunakan bahasa yang betul, itu ketika pendidikan yang sesuai. Contohnya pendidikan ibu bapa dan sebagainya kepada anak-anak. Okey, itu boleh kita berterus terang.
dengan tujuan supaya mereka faham mesej yang kita nak sampaikan. Di samping mereka akan menggunakan istilah yang betul kita ketika menyebutkan anggota badan tertentu. Tapi dalam penyampaian majlis ilmu, tidak semestinya kita terpaksa berterus terang kerana ia semacam tidak menunjukkan adab dalam penyampaian ilmu itu sendiri. Jadi menggunakan bahasa kiasan sudah memadai. Kerana itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaan Nabi menggunakan bahasa kiasan sahaja kerana ia lebih sesuai. Cuma tak boleh malu tu sampai ilmu tu tak dapat. Tu tak boleh lah. Tapi kalau malu, kita jaga adab, itu kita nak. Malu dalam percakapan, malu dalam pertuturan dan sebagainya, kita nak yang itu. Cuma jangan sampai teramat pemalu sehingga terhalangnya penyampaian ilmu ataupun terhalangnya kita mendapat ilmu itu sendiri. Baik. Jadi cuma yang menariknya dalam jawapan Nabi SAW ini, Nabi menggunakan perkataan taribat yaminuk. Taribat yaminuk. Ini agak mengelirukan. Apa maksud taribat yaminuk? Yang mana dalam tempat yang lain, ibu-ibu sekalian, Nabi SAW menggunakan istilah yang lain. Okey. Fazfar bizatiddin taribat yadak. Mana ada hadisnya? Sekejap, saya nak cari hadis yang ada baris. Okey. Ini dalam kitabun nikah. Yang mana Nabi sebut biasanya wanita ni dikahwini disebabkan 4 perkara. Kerana harta, kerana keturunan yang baik, kerana wajahnya, kerana agamanya. Okey, biasanya sebab ini. Tapi kamu kenalah pilih orang yang, saudara-saudara kena pilih orang yang ada agama. Yang lain-lain tu dia panggil bonus. Jangan terlalu melihat kepada harta. Kadang-kadang kahwinlah dengan orang yang tidak berharta tapi orang itu pandai berusaha, dia tidak mengalah, cuma keluarganya miskin. Jadi kahwinlah untuk membantu dia, itu pun baik juga. Okay. Kadang-kadang orang tu bukanlah keturunan orang ternama pun, tapi keturunan dia bukan keturunan orang yang jahat-jahat. Bukan keturunan yang menjatuhkan maruah. Okay. Kena kahwin juga. Ataupun kadang-kadang mak ayah dia memang ada perangai, tapi dia orang baik. Jadi kena kahwin juga untuk menyelamatkan dia. Jadi maknanya itu bukan ukuran nombor 1 lah. Okay, dan cantik ini benda yang subjektif. Ada orang kata yang ni cantik, ada yang kata yang ni pula cantik. Jadi kalau cantik itu ada jawapan yang objektif, susahlah kita. Jadi dia benda yang subjektif. Pandangan mata kita berbeza. Dan saya sembang dengan kawan-kawan saya lelaki pun, orang kata lelaki ni suka tengok orang panggil apa, wanita dahi licin. Sebenarnya tidak. Lelaki-lelaki yang soleh lebih memilih orang yang memahami perasaan dia sesuai dengan dia. Dan begitulah dengan kaum wanita pun akan pilih orang yang sesuai. Seorang yang sebahagian orang yang buat perangai, memilih material, memilih rupa tu cerita lain lah. Tetapi orang-orang yang soleh, dia tengok siapa yang sesuai. Begitulah dengan wanita yang solehah, dia tengok siapa yang sesuai. Jadi jangan terlalu menjadikan harta, keturunan dengan kecantikan ni sebagai ukuran. Tapi ukuran nombor 1 ni agama. Agama ni bererti akhlak yang baik. Bukannya yang lelaki, ya Allah, 5 waktu sehari semalam ke surau, tapi malas bekerja. Itu kan agama. Itu bukan orang beragama. Ataupun zikir memanjang, tapi mengata orang pun nombor 1 juga. Mengumpat pemanjang, itu bukan agama. Agama ni semualah orang yang baik hati, orang yang pemaaf, orang yang tidak pemarah, orang yang berlembut, orang yang dengan Allah settle, dengan manusia pun baik. Kita nak macam tu orang beragama, orang rajin bekerja, bukannya lepak je. Okey, cuma tak apalah, itu bukan tumpuan kita. Cuma kata Nabi, fazfar bizatiddin, kamu kena pilih orang yang ada agama, taribat yadak. Maka taribat yadak. Yang ni pula taribat yaminuk. Kalau yadak, kedua-dua tanganmu. Kalau yaminuk, tangan kananmu. Okey. Biasanya perkataan taribat ini, ibu sekalian, ialah perkataan celaan. Perkataan celaan. Dan didapati Nabi SAW beberapa kali menggunakan perkataan mencela. Yang mana membuatkan orang pun keliru. Kenapa Nabi menggunakan bahasa-bahasa demikian? Contohnya Nabi kata, sakilat ka ummuk ya Mu'az. Semoga ibumu menjadi janda wahai Mu'az. Okey, itu menjadi satu benda yang tantanya.
La abul laka wala ummuk. Kamu tak ada ayah, kamu tak ada ibu. Maknanya biarlah mak ayah kamu mati. Ayah kamu pun mati. Jadi itu benda yang mengelirukan para ulama untuk memahami kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebagai awalnya, saya minta maaf, saya tak ambil hadis Nabi tu kat mana tu. Tapi tadi saya dah study, saya dah tengok ada hadis Nabi. Dan benda ni benda yang common lah dimaklumi oleh orang yang belajar hadis. Bahawa Nabi SAW sendiri berdoa kepada Allah, Ya Allah, kalaulah ada saya mencela mana-mana sahabat saya ni, jadikanlah ia sebagai kafarah kepada mereka. Keuntungan buat mereka. Jadi kalaulah Nabi ada tercakap benda yang terlepas, maknanya bukan salah orang tu. Cuma Nabi terlepas, jadikanlah ia sebagai satu keuntungan. Bukannya satu benda yang buruk. Contohnya kadang-kadang kita nak marah dengan orang kan. Kita sebut apa dia. Contohnya bengong tu. Saya pun kadang-kadang geram juga dengan, tapi saya geram dengan pelaku-pelaku bid'ah ni dah. Dia cakap benda-benda yang mengarut ni kan. Tapi saya takkan cakap secara terbuka. Ini dengan kawan-kawan tertentu lah. Jadi bila kita ni, bila stres, kita kena ada kawan untuk kita lepas geram. Ada seorang dua orang kawan saya lepas geram tu, antara Ustaz Zahruddin sendiri. Kadang-kadang kita sebut bengong dia tu. Okey, bengong tu kita anggap dia sebagai bukanlah satu kata-kata berbentuk doa, tapi anggaplah ia hanyalah satu cara melepaskan marah dan tidak lebih daripada itu. Tak lebih daripada itu, bukannya sebagai satu benda yang bersifat doa. Okey, baik. Dan kadang-kadang kita bercakap benda yang nampak tak elok tapi sebenarnya dia tak bawa maksud apa pun. Contohnya orang Kelantan, orang Terengganu, tapi saya tak guna ya. Kebanyakan orang Kelantan pun tak guna sebenarnya. Cuma sebahagian orang, segelintir orang. Dia panggil kawan dia natang mu ni. Jadi dia bukan mendoakan kawan dia berperangai seperti binatang ke, sumpah jadi binatang ke, tak. Tapi itu istilah menunjukkan keakraban antara kedua-dua orang itu. Nathan ni bau siapa? Okey. Jadi dia tak ada apa-apa maksud. Itu hanyalah menunjukkan kawan yang baik. Ataupun kadang-kadang dulu-dulu masa belajar kami biasa dengan istilah kambing. Kambing lamu ni. Bukanlah kata dia otak kambing ke apa, tak. Tapi itu hanya gurauan dan gurauan itu pun tidak dianggap sebagai benda yang terasa hati, menjejaskan perasaan ke apa, tak. Jadi nak kena faham budaya setempat itu sendiri. Maka dulu ada ulama dipanggil sebagai Al-Aqra' ataupun sahabat Nabi. Minta maaf, sahabat Nabi dipanggil Al-Aqra'. Namanya pun pelik. Al-Aqra' bin Habis. Boleh jadi Al-Aqra' tu gelaran. Ya? Tapi gelaran Al-Aqra' tu artinya orang yang botak. Jadi dia ni botak. Kata ulama boleh jadi memang betul dia ni botak. Orang panggil dia botak. Tapi adakah dia satu benda yang celaan ataupun satu merendahkan? Tak ada. Bagi dia tak ada masalah pun panggil dia botak. Okey je bagi dia. Ada yang dipanggil Al-A'rash, orang yang tempang. Adakah ulama yang dipanggil Al-A'rash itu terasa hati? Tak. Dia pun okey je. Apalagi orang nak kata walaupun dia tempang, tapi dia ilmunya bukan calang-calang. Sehingga kan ada ulama hadis, ibu-ibu sekalian dalam perbahasan, tapi jangan buat ya, jangan buat. Dia ini dipanggil istilah setempat. Istilah setempat ya. Ada ulama hadis, bila dia kagum dengan seorang ulama yang begitu hebat, semua maklumat tahu, bila sebut nama perawi Muhammad bin Salam, tahu satu-satu Muhammad bin Salam ni siapa, belajar dengan siapa, lahir bila, umur berapa, meninggal umur berapa, hadis apa contohnya, apa hadis sahih, apa hadis dhaif yang dibawa oleh dia ke. Sekian satu-satu bercerita. Kalau ulama tu kagum, ya Allah, satu-satu tahu dia ni. Siap boleh beza lagi Muhammad bin Salam yang okey macam mana, Muhammad bin Salam yang tak okey macam mana, satu-satu boleh cerita. Sampai benda yang sulit-sulit pun dia boleh tahu, ataupun benda yang sulit ni bukan benda yang bersifat peribadi, maknanya benda yang orang tak faham pun dia boleh faham. Maka bagi menggambarkan hebatnya ulama yang tahu semua benda tu, ulama kata Dajjal betul dia ni, Dajjal. Jadi Dajjal tu bukan kata dia ni jahat, penjahat Dajjal tu, tak. Tapi Dajjal ini menggambarkan satu benda yang mustahil. Artinya otak ni geliga, mustahil lah kita boleh dapat otak macam ni. Jadi itu dipanggil istilah setempat yang sukar untuk kita nak fahami, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita nak faham taribat yaminuk ini dengan bahasa Melayu, ataupun sakilat ke umuk, semoga ibumu menjadi janda dalam bahasa Melayu, kacau habislah. Jadi dia bukan satu perkataan yang boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Justru kalau kita lihat dalam terjemahan ini pun dia kata apa?
Ya, bagaimana kamu ni? Kalau tidak begitu, itu je dia terjemah. Kalau tidak begitu, taribat yaminu. Itu saya kira habis-habisan yang ni penterjemah cari apa perkataan yang paling sesuai. Kalau tidak begitu, padahal taribat yaminu berarti tangan kananmu hanya menggenggam tanah. Artinya kamu tak ada apa-apa. Taribat yadak, kedua-dua tangan kamu ni menggenggam tanah. Harta tak ada, emas tak ada, permata tak ada tangan kamu ni tanah aja. Artinya miskin, tak ada apa-apa pun kamu ni. Ya, miskin, tak ada apa-apa pun. Okey. Itu secara umumnya. Maka jawapan yang paling baiklah dalam isu ini, itu bahasa setempat yang kita tak dapat fahami, yang tidak boleh diterjemahkan ke dalam mana-mana bahasa yang lain, ia kekal sebagai bahasa setempat je, tidak boleh difahami sebagai celaan oleh Nabi SAW, dan perkataan itu diterima oleh orang Arab tanpa terasa hati pun. Tak dipanggil orang yang kata macam tu sebagai orang yang tidak beradab, ya. Tidak dipanggil orang yang berkata macam tu sebagai orang yang tidak beradab, ya. Tapi ada juga orang guna alasan. Seorang ustaz dari Kelantan sebagai contoh cakap, kemudiannya orang marah, kemudian orang Kelantan pun kata, demo tak faham, dia kecek Kelantan. Orang Kelantan je faham apa dia kata. Itu mengarut. Saya orang Kelantan pun terasa hati dengan apa yang disampaikan oleh dia. Tiba-tiba nak pusing orang Kelantan je faham apa dia kecek. Tak adalah ibu-ibu sekalian. Memang Kelantan pun pening dengan benda yang dia cakap. Nak guna alasan bahasa pula. Tak ada. Itu mengarut, ya. Itu mengarut. Baik. Jadi banyak perkataan-perkataan yang demikian. Cuma kalau ikut negeri masing-masing pun mesti dia ada kan. Apa contohnya? Kak Salina sendiri ada tak perkataan-perkataan yang nampak macam kasar tapi sebenarnya tak kasar pun mengikut budaya setempat? Ataupun ibu-ibu sekalian yang lain. Ada tak contoh? Kalau Tengok kita ada ke Salina? bangang tu kita selalu bangang lah. Macam tu lah. So, macam benda tu macam Banyak sebenarnya. banyak sebenarnya. Tapi kita tak ada. Orang pun tak terasa hati lah. Kita tak ada lah bangang je. Macam tu lah. Kadang-kadang sebab jarang guna kan. Bangang tu macam bengong lah. Macam bengong. Kalau Macam bengong lah. macam tak Kalau ada. lembut bingung. Bingung ni baik kan? Bingung betul. Bingung tu saya macam ikut. confused Pelik. kan. Confused. Ni bangang ni macam bodoh, macam nak kata bodoh. Bodoh gitulah. Bodoh lah. Tapi kalau Kan? bodoh tu macam kasar je kita kata macam. Betul. Macam tipu Bangang orang tu tipu sebenarnya lah. kasar jugalah Ustaz pada saya lah kan. Kalau saya, kita cakap Ni- orang bangang tu macam kasar sebenarnya. Tapi sebenarnya dia tengok okey. nada dia cakap. Kalau dia Tengok nada pula kan. Okey. kalau kita cakap tak ada bangang macam tu. Yang kita macam Kan nada-nada. Nada-nada. Okey. kita tengoklah dia intonasi suara pun main peranan juga. Bahasa daerah pun Ustaz kadang-kadang kan macam Kelantan pun ada juga macam Natal kan, macam bahasa daerah Perak pun ada juga kita punya bahasa tu tapi kita anggap benda tu macam gurauan saja jugalah kan. Ada juga Kan, bahasa kalau kita kan bagi binatang tu kalau utara tu kasar tu macam kasar. tak boleh. Tapi kalau bila Betul. saya pergi Maktab tu saya dengar budak Kelantan ni cakap natem. Kecil hati. Saya kata apa dia panggil saya binatang saya kata kan. Tapi punya dia orang cakap macam tu. Okey, yalah betul lah. Kalau istilah yang paling mudah lah ibu sekalian ya. Tina ni kalau bahasa standard kita mungkin faham sebagai betina, tapi orang Kelantan bila sebut tina dia tak maksudkan betina. Memanglah tina tu asal betina tapi dia tak maksudkan sebagai tina, dia maksudkan orang perempuan lah. Masa saya kahwin saya tak biasalah. Saya keluarga saya tak biasa guna bahasa Kelantan yang pekat sebenarnya. Tapi saya ingat masa kahwin dulu, saya pergilah rumah kakak anak pengasuh saya masa kecil dulu. Masa mak saya pun ada dalam grup ni, mengajar di Gua Musang. Gua Musang ni kawasan yang hulu lah masa tu ya. Sekarang dah maju dah. Jadi bila saya pergi tu, adik pada kakak tu. Saya tak sempat dengan zaman adik tu, dia muda pada saya lagi. Dia pun kata, Tina Abengah kan ni? Saya orang panggil Abengah kan? Tina Abengah kan ni?
saya kata orang puan saya lah ni. Saya sebut orang puang, orang Terengganu pula. Saya sebut orang puan. Dia sebut orang Tina. Dia sebut dia lembut je. Orang Tina ke ni? Lembut je kita dengar. Jadi kalau kita terjemah, orang betina ke ni? Tak, bukan. Ni Tina ni dia dia jadi bahasa yang lembut juga. Tengok pada nada. Dan ada nada yang kasar, maka bermaksud kasar. Kalau nada terlembut, dia bermaksud lembut. Jadi saya nak ceritanya apa yang Nabi sebut ni bahasa logat tempatan yang tidak boleh diterjemahkan ke dalam mana-mana bahasa yang lain termasuk bahasa Melayu pun. Tak boleh. Dan hal ini pun digunakan dalam Al-Quran. Al-Quran menggunakan bahasa-bahasa kiasan tahap tinggi yang mana kita tengok, kita pun tak faham. Nak tak nak kena tengok dalam tafsir apakah bahasa kiasan yang digunakan oleh Allah Azza wa Jal, oleh ataupun mana-mana hadis Nabi SAW, nak kena faham betul-betul tu. Okey, baik. Jadi sebagai contoh yang lain, tapi ada pandangan ulama yang kata lain pula. Ada ulama, yang tadi kembali pada taribat yamin, taribat yadak, artinya tangan tu tak ada apa-apa dah, tinggal tanah je. Okey, pandangan pertama saya sebutkan tadi, itu ialah logat tempatan. Bukanlah Nabi SAW mendoakan dia jatuh miskin, sampai tak ada apa-apa harta pun, bukan begitu. Bukan begitu. Tapi itu hanya logat tempatan sebagai tanda tidak bersetuju. Maknanya bila Ummu Salamah ni macam dia tak setujulah dengan Nabi. Betul ke wanita apa macam tu? Taribat yaminuk. Nabi kata, oh kamu ni berat sungguh. Kalau itu istilah yang paling lembut bagi saya. Berat sungguh kamu ni. Tu pun tak tahu. Macam tu lah lebih kurang. Okey. Jadi yang tu ibu-ibu kena belajar dengan Ustaz Zahiruddin. Dia biasa dengan bahasa Kelantan yang pekat je sebab ada orang tumpat. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, satu, sebagai tanda Nabi tak setuju sungguh. Bila Nabi tak setuju tu, Nabi kata macam tu. Taribat yaminuk. Baik. Tapi ada juga ulama yang kata lain, satu benda tu kadang-kadang sebut begitu tapi maksudnya terbalik. Sebutnya begitu tapi maksudnya terbalik. Macam ulama tadilah dia sebut berat nanang. Ulama tadi bila dia kagum dengan ulama hebat tu, Dajjal betul je ni. Dajjal tu maknanya hebat. Nak katanya hebat sungguh tu sampai Dajjal perkataan keluar nak gambarkan hebatnya ulama tersebut. Okey. Satu. Ada juga dia kadang-kadang dia guna bahasa macam mana, saya dulu ada satu kitab. Tapi kitab di rumah ni belum simpan, belum atur sepenuhnya. Tentang tajuk kalimah-kalimah yang maksud umumnya macam ni tapi yang dikehendakinya ialah sebaliknya. Ataupun satu perkataan yang membawa dua maksud yang berbeza. Satu perkataan tapi dia membawa maksud yang kontradik. Tahajud. Tahajud boleh bermaksud bangun daripada tidur. Tahajud juga boleh bermaksud tidur. Satu tahajud bermaksud tidur. Satu tahajud bermaksud bangun. Jadi dia satu perkataan tapi membawa maksud yang berbeza. Al-Batain. Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma dipanggil Al-Batain. Al-Batain ni boleh dianggap sebagai kurus dan boleh dianggap sebagai gemuk. Jadi Usama ni kurus ke gemuk? Jadi ulama pun pening tu nak cari tu. Gemuk ke kurus sebenarnya Usama bin Zaid? Sebab Al-Batain ni boleh bawa kedua-dua maksud. Jadi ada ketika sebutnya macam ni tapi maksudnya lain. Contohnya kata Allah, fabashshirhu bi'azabin alim. Pedih ni bukan berita gembira, itu berita duka. Tapi maksudnya lain. Sebut berita gembira tu sebagai tanda mengejek. Ataupun ada masa Allah Azza wa Jal, okey sekejap ya. Saya takut ada orang call ni. Macam mana ya? Sekejap ya Ibu, seminit.
Sarina, kalau kita relatekan dengan bahasa-bahasa orang sekarang ni, mungkin juga kita boleh relatekan dengan apa yang kita belajar hari ni. Mungkin lah kot ya. Bahasa-bahasa orang sekarang ni bukan? Bahasa-bahasa orang muda-muda sekarang ni. Itulah saya macam duk tegur anak-anak saya duk cakap kan apa teruk duh apa doh tu bodoh kan. Betul. Gitu kan. Betul. Bodoh tu bodoh lah. Doh tu bodoh, kata ada tak bodoh. Oh, saya Lepas tak tu tahu. Saya tak tahu. macam gila. Rasanya semua anak suka cakap macam itu kan? Ya Sebab Allah. dia nak kena belong dengan dia punya group kan. Kan? Pelik kita dengar orang apa lah do. Kadang dia cakap dengan anak pun macam tu. Tak adalah do. Kita pun apa hal ni dengan aku sekali kena. Itulah doh kan. Saya bodoh tu sebenarnya datang daripada lembut. Tu saya selalu cakap kat anak saya benda tu. Kata-kata tu kan macam doh. Aku cakap doh, panggil orang tu bodoh, Kan? panggil orang ni bodoh kan. Tapi tak tahulah Ustaz. Macam mana Tapi kan benda tu pada dia orang bukan satu perkataan yang menghina. dia bukan. Dia kata tu Dia biasalah bukannya Mak Man. menghina. Dia jadi macam bahasa harian dia dah. Gurauan tak macam asal. Kita pula jadi outdated. Kita jadi outdated kan. Tapi itulah jadi bahasa kita akan berubah-ubah. Sifat bahasa itu sendiri memang berubah-ubah. Kan? Dia berkembang. Bahasa itu berkembang. Tapi bahasa yang berkembang tu jadi tak cantik. Dia nampak macam Dia tak macam zaman kita kan cakap bahasa halus. Tapi itulah masalah macam kalau kita nak definisikan perkataan itu sebagai yang tidak kata bawa kepada makna lain kan pada orang zaman sekarang, benda tu satu gurauan, satu macam tak perlu diambil. Jadi normal Kak Syida. Dia macam normal lah cakap benda tu. Itulah kan macam mana kita yang tua-tua sebab kita dah belajar, tapi yang muda-muda ni dia orang anggap benda tu macam satu tak ada apa-apa makna. Satu benda tu benda biasa kan. Boleh relate tak dengan apa yang kita belajar ni. tapi Ustaz, sorry, Ustaz. Rasulullah SAW pun guna ni kan. Kataan macam tu. Sekejap, kita sama lagi. Okey, saya terus Dia tapi apa yang Rasulullah sebut ni bukan satu perkataan yang menggunakan istilah yang tak baik. Dia kalau macam yang contoh Kak Selina sebut tadi, itu istilah yang mana kita pun tak terima sebenarnya. Tak terima. Kalau dia trend pun dia trend baru. Dia bukan trend yang usul. Macam Nabi ni memang usulnya macam tu orang Arab. Dari awal lagi macam tu. Memang diterima pun oleh penduduk setempat secara menyeluruh. Kalau macam tadi, kalau Kak Selina sebut do, saya pun biasa dengar. Saya tak tahu apa do tu apa erti dia. Brother ke apa sebenarnya tu kan. Jadi itu trend orang anak muda yang memang tidak terima pun. Yang Nabi sebut ini ialah satu perkataan yang memang biasa digunakan oleh orang Arab. Sebagaimana orang Arab biasa bersumpah dengan nama Allah, wallahi. Tapi wallahi orang Arab tu dia diberikan kemaafan oleh Allah kerana ia hanyalah satu ucapan sahaja. Dia bukan sumpah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak mengambil sumpah yang main-main. Yang Allah ambil kira tu apa yang betul-betul kita bersumpah dalam hati. Disuruh bila kita tengok orang Arab, contoh kita pergi Kak Syida pergi ke Mekah kan, sikit-sikit, wallahi kurma ni sedap, wallahi, wallahi, jangan kita marah dia pula, kamu ni kena makan sumpah nanti. Tak, itu memang style dia, wallahi itu. Okey, baik. Jadi di sini ada juga ulama yang kata sebenarnya maksud Nabi itu ialah, ini pandangan yang lain sikit lah, taribat yaminuk, iaitu kamu, semoga kamu ni tak ada apa-apa dah, tinggal tanah je. Itu ialah gambaran kepada kamu ni kuat bersedekah sampaikan tak ada apa-apa dah. Semoga kamu menjadi orang yang kuat bersedekah sampai tak ada apa-apa. Ibaratnya macam itulah, kuat bersedekah, bukan sampai miskin, tapi nak kata kuat bersedekah. Macam ni, hadis inilah, kamu kahwin dengan orang yang ada agama, taribat yadak, maka kamu akan jadi orang yang penyantun, kamu jadi orang yang baik, yang suka memberikan sedekah kepada orang lain. Jadi itu istilah dia, wallahu alam. Tapi saya kira yang tepatnya dalam bab taribat yadak, taribat yaminuk, itu menunjukkan satu perkataan logat tempatan yang sudah diterima. Kalau sini ni kamu pilihlah
orang yang ada agama, baru kamu bahagia. Itulah ibaratnya. Okay, kalau terlibat yang minuk ni, apalah kamu kata macam tu. Kalau maknanya Nabi tak setuju, kenapa kata macam tu? Ibaratnya macam itulah. Tapi Nabi SAW menggunakan bahasa tempatan dalam penyampaian hadis itu. Maka perlu difahami hadis itu dengan cara penduduk tempatan lah. Tidak boleh difahami dengan bentuk umpamanya apa. Jangan, tak boleh bahas secara mendalam lah. Apa kata ini secara pelik-pelik. Okay. Allah Ta'ala pun menyatakan ma'wa kumun nar. Ma'wa ni tempat berlindung. Tempat berlindung mereka ialah neraka. Neraka bukan tempat berlindung. Tapi itulah perkataan yang membawa maksud sebaliknya. Berlindung sebenarnya tempat ditimpakan azab. Okey, baik Jadi itu hadis yang pertama yang kita minta maaf agak panjang sedikit tentang hadis ini. Kemudian kita tengok pula hadis yang seterusnya, ibu sekalian, tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seorang watak yang tak perlu kita nak gebang panjang lah ceritanya. Orang maknanya orang yang dikenali, tokoh yang terkenal dalam bidang ilmu, yang mana anak kepada Umar bin Al-Khattab. Dalam ramai-ramai anak-anak Umar ini, beliaulah yang dikenali sebagai Ibn Umar, Abdullah bin Umar. Dan Umar ni dia ada abang seorang namanya Zaid bin Al-Khattab. Dia ada adik nama Fatimah binti Al-Khattab, yang mana Zaid dan juga Fatimah minas sabiqin al-awwalin, antara orang yang awal memeluk Islam. Dia lebih awal daripada Umar pun. Cuma nama Zaid bin Al-Khattab tidak terkenal. Dia tak terkenal macam Umar bin Al-Khattab. Dia tak semesti abang lebih hebat daripada adik kan. Jadi adik lebih hebat daripada abang. Baik. Kata Abdullah bin Umar, muka surat 400, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minasyajarati. Kita dah bincang hadis ni sebenarnya. Cuma yang kita bincang ni dalam bab yang lain. Ini dalam bab al-haya' fil ilmi, malu dalam menuntut ilmu kan. Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa hiya masalul muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada sejenis yang daunnya tidak gugur dan dia umpama orang Islam, ya. Ia umpama orang Islam. Lalu kata Nabi SAW, hadisuni ma hiya. Cuba kamu teka apa dia tu. Ya. Cuba kamu teka apa dia pokok yang mana daunnya tidak gugur dan dia ibarat orang Islam. Dia ada macam orang sifat dia tu macam sifat orang Islam. Fa waqa'an nasu fi syajaril badiyah. Lalu orang pun orang yang duduk terlibat sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang ada di situ pun katalah, duk kata pokok yang tumbuh kat pedalaman lah, duk macam-macam lah jawapan yang diberikan. Tapi kata Ibn Umar, wa waqa'a fi nafsi annahan nakhlah. Tapi saya lah duk fikir tu pokok kurma tu. Orang macam-macam bagi jawapan, tapi dia kata saya ni fikir pokok kurma tu, ya. Qala Abdullah, berkatalah Abdullah bin Umar, ya. Berkatalah Abdullah bin Umar. Fastahyaitu, saya malu nak bagi jawapan kepada Nabi SAW. Faqalu as-sahabah radhiyallahu anhum, sahabat pun berkata, ya Rasulullah, akhbirna biha. Bagi jawapan tu Nabi kata, tak betul. Bagi jawapan ni Nabi kata, tak betul tu. Bagi jawapan ni pula, tak betul juga. Abdullah bin Umar duk fikir kurma tapi tak bagi jawapan sebab malu. Nah sekarang ni sahabat pun dah surrender, dah give up dah. Ceritalah Rasulullah apalah jawapan dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya an-nakhlah. Itulah pokok kurma kata Nabi. Qala Abdullah fahaddastu abi bima waqa'a fi nafsi. Habis dia majlis ilmu tu, masa balik Abdullah sembang dengan ayah dia. Masa tu Abdullah tu umur belasan tahun. Dia kata, Abdullah fikir dah sebenarnya tu pokok kurma. Maka Umar kata apa? Faqal li an takuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kaza wa kaza. Kalaulah kamu jawab tadi
lebih abah sukai daripada abah dapat benda tu, daripada abah dapat benda ni. Ibaratnya, kalau kamu jawabkan tadi kan untung. Maknanya Umar pun akan bangga lah. Bangga dalam keadaan gembira anak dia dapat jawab, orang lain tak dapat jawab. Dan dalam hadis yang lain, Ibn Umar radhiyallahu anhu menyatakan, beliau malu sebabnya ada sahabat-sahabat besar yang lain, Abu Bakar ada, ayah dia Umar pun ada, tapi semua tak dapat bagi jawapan yang betul. Sebab tu dia malu lah orang besar-besar jawab tak betul. Takut dia jawab, orang gelak kat dia pula. Kadang-kadang kita fikir macam tu kan. Kita fikir nak tanyalah soalan ni, tapi kalau aku tanyakan orang kata, alah soalan leki macam ni pun tanya. Padahal soalan yang sama orang lain fikir, tapi semua pakat fikir takut. Kalau aku tanya nampak lekeh. Orang G pun kata kalau aku tanya nampak lekeh. Semua fikir takut lekeh. Padahal tak ada pun semua orang mana kita sebenarnya tak perlu malu. Tapi janganlah tanya sampai benda-benda yang terlalu lekeh sangat tu. Janganlah tanya. Ataupun benda yang tak ada kaitan dengan perbincangan pun jangan tanya. Orang tengah bincang pasal menuntut ilmu. Mungkin terobang tempat lain pula. Tengah-tengah bercakap pasal hadis ni, minta maaf kejap ustaz, saya ada soalan lah berkaitan dengan insurans. Klik lah jawapan dia. Orang tengah sembang pasal hadis ni, tiba-tiba tanya soalan insurans. Memang tak ada kaitan lah. Sabarlah dulu. Tunggulah sesi soal jawab ke sebagainya. Jadi begitu. Sebab itu kadang-kadang ibu-ibu sekalian, semasa dalam kelas pengajian hadis dengan guru saya, kita pening tu. Bila belajar hadis, kita tak tahu nak tanya apa. Nak tanya sangat apa-apa sangat lekeh persoalan kita tu. Sebab kita belajar hadis, kita bukan belajar macam kelas kita ni, ibu. Kelas kita ni banyak mengajar dari sudut ibrah dan faedah untuk kegunaan kita. Yang kalau saya ni belajar hadis, banyak kepada ilmu ni hadis yang pure tu panggil. Yang pure tu duk bahas tentang perawi hadis, kedudukan hadis, apa komen ulama tentang hadis ini, kemudian apa lagi hujah daripada hadis-hadis yang lain yang menyokong, duk bahas tentang benda tu, benda-benda yang sifat teknikal dalam hadis. Dan sekali kita pun pening nak apa soalan ni. Sebab itu saya belajar kadang-kadang saya bawa kitab Arab satu. Hari ni belajar kitab hadis Tirmizi sebagai contoh, saya bawa kitab Syarah Tirmizi sambil guru saya mengajar, saya tengok nota dia, saya tengok kitab. Sebab guru saya mengajar tu dia saya ada nota macam mana pun. Dia sempat buat, saya tak sempat buat, saya minta maaf. Jadi buku ada, nota pun dah saya cek mana benda yang aku tak boleh faham ni, mana benda yang ada kontra tak, ada clash tak antara kitab ini dengan nota guru saya. Cek. Kemudian bila kita tanya, aduh ada je buah kilas dia. Contohnya kalau contoh dalam bab penamaan. Kebanyakan orang menamakan seseorang itu namanya Kirmani. Ya? Kirmani ke Karmani ya? Saya pun lupa dah. Kirmani ke Karmani. Selalu tertukar nama kawan ni. Ada rasanya orang sebut Karmani. Orang sebut Karmani. Tapi guru saya sebut Kirmani. Jadi kita pun pelik kenapa dalam ramai-ramai orang sebut Karmani. Apa Dr. Lili? Waalaikumsalam. Guru saya sebut Kirmani. Rupanya bila kita kaji, study, betul. Jawapan guru kita tu tepat, ada hujah yang kuat. Ada seorang ulama yang dalam buku ibu-ibu sekalian, namanya Kushmihani. Guru saya tak baca Kushmihani, guru saya baca Kushmaihani. Saya dalam study bab Karmani dengan Kushmaihani ni, macam-macam kitab buka, termasuk kitab sejarah, kitab nasab, kitab yang pelik-pelik tak ada orang tak baca ni. Kita cari satu-satu, cari melalui internet lah. Kita tak beli semua kitab. Cari satu-satu dan sekali Allahu Akbar. Dalam keadaan begitu ramai orang baca Kushmihani, rupanya apa yang dibacakan oleh guru kita Kushmaihani, insya-Allah lebih tepat. Jadi perbincangan yang sedikit mendalam macam itulah. Jadi kadang-kadang timbul perasaan malu untuk kita memberi jawapan ataupun bertanya soalan seperti Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Umar pun malu, kita pun lagi-lagilah malu. Abdullah bin Umar malu tu sebab ada sahabat besar di situ. Kita kadang-kadang lagi majlis ilmu, orang-orang besar saja dalam majlis ilmu tu. Pakar hadis tu lah, pakar hadis ni lah, profesor lah, doktor lah, buat kajian macam-macam. Kita seorang-seorang tak ada profesor apa benda, doktor pun tak ada, belajar pun degree. Tiba-tiba nak tanya soalan. Ui, tengok kiri, kanan, atas, bawah macam dia lah. Diam sampai sudah. Padahal
mungkin soalan yang kita fikirkan itu mereka tak fikirkan pun. Mungkin persoalan yang kita duduk fikirkan itu mereka pun tak tahu jawapannya apa. Okey, jadi maknanya perasaan malu ni, tapi perasaan malu Abdullah bin Umar ini tak apa, dia tidak mencacatkan ilmu. Cuma kalau dia jawab tu, lagi best lah. Maknanya adalah sahabat Nabi yang lain pun akan bagi perhatian. Wah, hebat budak ni, boleh tahan, boleh jawab. Orang lain yang besar-besar semua tak boleh jawab kan. Okay, macam itulah lebih kurang. Wallahu a'lam. Okey, kita tak sempat dengan hadis yang seterusnya tu. Kita buka perbincangan. Silakan Ibu, apa-apa perbincangan tentang apa-apa topik boleh kita buka ya. Ustaz, pengalaman Kak Syida nak cerita sikit masa dulu kita pernah belajar dengan Ustaz ni. Dia sangat detail penjelasan dia berkenaan dengan, dia lelaki lah, Ustaz lah kan. Lepas tu dia mengajar tu bab hid lah, bab orang perempuan lah, tapi dia sangat detail dan dia tak malu. Dia tak malu bercakap dan kita pula yang tersipu-sipu. Dia kata kalau ikutkan ulama dulu-dulu, sampai dia boleh rasa darah hid tu untuk dia dapat satu keputusan dia, ijtihad dia tu, satu-satu keputusan dia tu kan. Memang betul ke macam tu Ustaz kan, sebab dia macam kita pun yalah kita anggap macam Ustaz lah, dia muda kan macam. Tapi kita terimalah ilmu dia juga, tapi dia memang tak ada masa malu sampaikan benda-benda tu semua kan. Yang kita ni macam Ustaz cakap lah, kalau boleh sebab semua perempuan kan majlis ilmu tu, memang sepatutnya boleh macam tu Ustaz kalau lelaki Ustaz. Okey. Kak Syida boleh tak PM saja secara peribadi Ustaz siapa tu? Okey. PM sekarang boleh tak? Saya pun nak kena nilai juga Ustaz tu siapa sebelum kita bagi jawapan kan. Dan kita jangan bukannya nak memburukkan Ustaz apa, tak ada bukan. Kita bukan nak burukkan dia. Bukan nak burukkan dia Ustaz. Kita cuma nak tahu kalau kita betul. Kalau kita boleh ke kita macam tu kan. Betul. Sambil tu sekejap ya, saya pun tengok lagi. Kirmani. Okey. Yang tadi nama ulama tu memang Kirmani. Tapi ramai orang baca Kirmani. Okey, saya pun tak kenal siapa ustaz yang dimaksudkan oleh Kak Syida. Tapi macam ni, satu, nak kata ulama dulu sampai try pegang, nak rasa darah wanita itu sendiri. Saya jujurnya saya tak pernah dengar cerita tu datang dari mana, perlu diteliti. Kerana ulama-ulama dulu termasuk Imam Syafi'i, apa yang kita dengar ialah mereka merujuk isteri-isteri mereka dan kaum wanita, bertanya direct pada mereka. Sebab lelaki kalau kita pegang pun kita boleh nilai macam mana. Wanita lebih tahu sebab itu memang wanita sendiri yang lalui, ibu-ibu yang lalui. Jadi bertanya kepada isteri, bertanya kepada doktor sebagai contoh, itu lebih jelas. Mungkin kaum wanita pun tak tahu sebenarnya. Tapi kita boleh tanya doktor yang buat kajian tentang benda tu, dia tahu sampai dia boleh bezakan antara darah fasad macam mana, darah penyakit macam mana, darah yang okey macam mana. Okey, baik. Yang kedua, saya lebih setuju dalam bab wanita ni ustazah yang cerita, bukannya ustaz yang cerita. Kita tak boleh sama dengan Nabi SAW. Nabi ni pembawa syariat. Itu pun Nabi berkias. Dan Nabi menggunakan isteri Nabi untuk memberikan jawapan secara lebih tepat. Isteri Nabi yang cerita. Bukan Nabi yang cerita. Nabi bagi jawapan yang ringkas je. Cuma kawan tu nak tanya detail lagi. Nabi pun pas pada isteri Nabi lah untuk menjawab soalan tersebut. Jadi wanita lebih sesuai mengajar dalam bab kewanitaan, bukannya lelaki. Ya? Okay, baik, begitulah. Wallahualam. Jazakallah khairan Ustaz. Masalahnya kita pun nak bertanya soalan pun kita segan juga. Betul, dia tak sesuai. Orang lelaki-lelaki lah cerita pasal lelaki. Hari ni pun saya tak cerita apa pun benda tu. Kita nak fokus pada benda lain. Tadi bab yaminuk, kita nak bahas tentang perawi hadis. Selebihnya ibu-ibu dah tahu benda tu. Ibu-ibu lebih tahu, ibu-ibu boleh belajar dengan ustazah yang lain, itu lebih tepat. Okey, saya nak cerita pasal teknikal sikit-sikit je, pasal istilah
Itu cukup. Allah Alam. Sebab itu kadang-kadang ada orang yang mengadu masalah, orang perempuan mengadu pada ustaz, masalah rumah tangga sebagainya. Ustaz tak boleh jawab sebenarnya. Kecuali dia tanya teknikal. Okey, saya ada masalah dengan suami. Kat mana saya boleh rujuk dalam bab mahkamah? Rupa ustaz tu kerja bahagian mahkamah. Okey, puan boleh rujuk pada sekian. Okey, tak apalah. Sekadar nak tahu, nak rujuk pada siapa. Sebab ustaz itu memang bekerja sebagai hakim mahkamah syar'i ke sebagainya, okeylah. Tapi kalau contoh orang tanya saya, nak cerita pasal rumah tangga, minta maaf. Kalau orang lelaki tanya, saya boleh sembang. Kalau orang perempuan tanya, saya kata jumpa dengan ustazah sekian-sekian. So, carilah mana kawan-kawan kita yang pandai dalam bab ini, yang boleh memberikan semangat, cukup. Saya takkan layan benda macam tu. Kerana benda itu sebenarnya boleh merosakkan rumah tangga kita pula. Jadi itu bukan cara kita. Ada pernah banyak kali dah, tapi saya tak layan lah, saya minta maaf. Tanya orang lain, tanya orang perempuan sendiri. Itu lebih sopan dan lebih menepati kaedah Islam sebenarnya pun. Ya. Kecuali saya Nabi. Tapi mustahil dah saya Nabi. Kalau saya Nabi itu lain lah, saya kena layan lah. Sebab semua umat ni ialah anak. Tapi itu benda mustahil. Dan Nabi SAW sendiri pun menggunakan isteri baginda untuk menyampaikan maklumat tersebut. Jadi dia ada adab dia. Baik. Ada soalan lain? Terima kasih Ustaz. Silakan sahabat-sahabat. Orang tak berkaitan pun boleh betul Ustaz, kadang-kadang Kak Syirah bercakap lah kan, sahabat-sahabat yang diam je. Memanglah kalau nak tanya soalan tu kita macam agak berat lah Ustaz. Macam takut soalan kita dia tak menepati suasana. Kan, maksudnya sahabat-sahabat nak tanya soalan pun takut juga, mungkin ada benda soalan ditanya tapi mungkin dia ke apa ke kan. Kalau tanya soalan tu mesti tak semestinya sesuatu yang kita, tak apa kita tanya sebab kita tak tahu, kita nak belajar kan. Ustaz, insyaAllah Ustaz akan layan kita dengan soalan-soalan yang kita beri ilmu daripada orang lain juga. InsyaAllah. Dan kalau tak ada, boleh saya buat rumusan. Kerana sekejap lagi ada orang nak datang rumah untuk sanitize rumah. Okey Ustaz. Okey, saya buat rumusan ya. Dengan minta maaf ya Ibu. Sekejap lagi kami panggil orang lah untuk sanitize rumah ni bagi betul-betul clear ya. Okey, dalam perbincangan kita hari ini, kita membincangkan tentang adab dalam menuntut ilmu. Ya. Adab dalam menuntut ilmu. Yang mana adab ini terbahagi kepada dua. Satu, adab penyampai ilmu itu sendiri. Dan yang keduanya, adab penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, dia ada adab dia. Orang yang menyampaikan ilmu pun dia ada adab dia. Dan antara adab penyampai ilmu ialah dia mesti menyampaikan ilmu. Bukannya dia mesti gebang. Ataupun istilah sekarang lah, sembang kari tentang ilmu. Sembang je. Buka kitab sikit, kemudian dia sembang goreng di tempat lain. Yang itulah yang berlaku pada sebahagian tempat. Ya. Dan sehingga kadang-kadang menyampaikan maklumat yang bukan-bukan, yang tidak ada unsur ilmiah, tidak ada nilai ilmiah. Itu pun ibu-ibu sekalian letih lah kita ya. Agak letih lah nak layan dengan benda-benda yang kadang-kadang mengarut, yang bawa entah apa-apalah isu yang dibawakan. Kenapalah ya. Jadi saya pun berharap begitulah ibu-ibu ya. Lepasnya kita tak payah lagi dah tanya-tanya. Contohnya nak tanya lagi, betul ke ada amalan sekian-sekian bulan Rejab? Sebab kita dah clear dah benda ni. Dah setiap tahun dah kita sebut. Tak ada hadis sahih tentang bulan Rejab. Tak ada pun cerita amalan khusus tentang bulan Rejab. Sepatut soalan ni dah berhenti dah sebenarnya. Siapa nak puasa, puasa. Tapi jangan dikaitkan dengan bulan Rejab. Siapa nak buat amalan sekian-sekian, sila. Tapi jangan kata ini amalan special bulan Rejab. Jadi sebab benda ni dah banyak kali dah ulama sebut, tapi nak juga. Jadi sekarang ni kita nak yang mana satu sebenarnya. Kita nak memperjuangkan apa yang sebahagian kecil ulama sebut, ataupun kita nak memperjuangkan apa yang Nabi SAW dan kebanyakan ulama sebut. Yang ini sebahagian kecil je ulama sebut. Yang ini banyak ulama dan Nabi SAW sendiri yang sebut. Kita nak pilih yang mana satu. Jadi benda inilah benda yang perlu kita nilai sebenarnya. Okay, jadi
terutamanya nanti bila masuk bulan-bulan Syaban, tak payahlah. Tak lama lagi Isra' Mi'rajnya pula dan sebagainya. Rasanya benda ni benda yang tak apa nak bincang boleh, tapi tidak ada amanah khusus. Tidak ada amanah khusus untuk malam Isra' Mi'raj. Tak ada puasa khusus untuk hari Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj tu berlaku pada waktu malam, macam mana boleh ada puasa sunat pula. Sedangkan Nabi pun tak pernah puasa sunat untuk Isra' dan Mi'raj ini. Ini semua karut marut. Tapi karut marut ini sentiasa ada alasan. Antara alasannya salah ke kami nak buat macam ni. Kalau guna alasan salah ke memang best lah. Lepas ni kita buatlah pula sambutan ulang tahun perkahwinan Nabi dengan Aisyah. Ulang tahun perkahwinan Nabi dengan Ummu Salamah. Menyambut tahun kematian Ummu Habibah. Menyambut tahun kematian Abu Bakar. Menyambut kematian Umar. Habis semua kita sambut. Masa Umar mati je, okey, ni dia pengenal pasti Umar meninggal dunia pada bulan sekian-sekian. Kita akan buat tahlil perdana untuk Umar. Lepas tu Osman pula, lepas tu Ali pula, lepas tu semua orang kita nak buat. Oh, kacau lah kalau kita nak guna akal dalam ibadat, ibu-ibu sekalian. Sebab tu akal tak boleh nak menentukan ibadah. The wahyu, sunnah yang menentukan amal ibadah. Jadi daripada kita menggunakan akal untuk mencipta ibadat yang bukan-bukan, lebih baik kita guna akal untuk membangun umat. Ya, daripada kita nak fikir apa lagi benda kita nak buat ni, projek buat. Dan sekali ada orang nak buat zikir di kubur Tok Kenali pula. Daripada kita duk perah akal kita ni nak buat benda yang bukan-bukan, lebih baik kita fikir apa benda nak menjamin, nak meningkatkan kualiti umat ni. Itu lebih baik. Okey. Macam contoh orang nak buat, saya kelakar juga orang nak menguruskan jenazah ni. Dia sediakan package lah. Package mandi jenazah bayar berapa, saya setuju. Package urus jenazah gali kubur berapa, saya setuju. Bayar van jenazah berapa, saya setuju, kena bayar. Tapi sampai tahlil pun ada sekali. Tahlil pun nak kena bayar juga. Allah Akbar, kacau. Sampai dalam ibadat pun nak rasuah ibu-ibu sekalian, ini kacau. Tak boleh. Tapi dalam bab gali kubur, itu kenalah. Kawan tu letih tu kot. Mandi jenazah kenalah. Kawan tu pun letih lah mandi jenazah. Bayarlah berpatutan lah sikit. Jangan bayar RM20, jangan bayar RM30. Bayarlah bagi dia puas hati. Puas hati tu sampai kalau kita jemput lagi dia pun okey, terus datang. Tak ada fikir panjang dah. Sebab dia puas hati dengan pemberian kita kan. Okey, maknanya kita kena macam tu lah. Tapi kalau tahlil ni nak kena bayar juga. Makna pemadas sungguh lah orang tu. Jadi benda-benda macam ni perlu dielakkan lah. Jangan menggunakan agama dalam kesempitan hidup. Kerana bila kita guna agama dalam kesempitan hidup ni kacau. Yang terbaru tu ada orang dah ajak berdebat, bukan main lagi ajak orang berdebat. Tapi bila orang sambut debat, dia kata debat bukan sunnah pula. Oh, cakap je lah penakut. Kenapa nak guna sunnah? Lepas tu bila ajak berdebat tu, habis kata Tok Guru tu boleh bawa semua Tok Guru nak berdebat. Tengok Tok Guru lain pun kata, jangan kaitkan kami. Hang nak berdebat, hang berdebatlah, tapi jangan kaitkan kami. Kami tak nak berdebat. Jadi habis jaja semua nama Tok Guru, nak kata Tok Guru sokong dia, kita minta maaf lah. Ya. Dan bila orang terima debat, tak nak pun nak. Jadi ini kacaunya. Masyarakat kita kacau kerana wujudnya orang-orang yang tidak berpaksikan ilmu, hanya berpaksikan emosi, akal yang cetek semata-mata. Jangan cukup-cukup. Betul Kak Liza, geram dah ni. Saya nak berhenti di sini. Terima kasih banyak. Nanti geram lebih tak baik pula kan. Assalamualaikum. Kak Syida, saya keluar dulu ya. Okey Ustaz, silakan. Jazakumullah khairan katsiran sahabat-sahabat semua. Tapi betul lah apa yang Ustaz cakap kan. Kita bila meningkatnya ilmu, kita boleh membezakan mana hak dan mana batil kan. Maka utamanya apabila kita boleh berkecimpung dengan Al-Quran dan juga dengan hadis-hadis Nabi. Jadi bila berlaku pertemuan antara dua kumpulan lah, dua pertikaian kan. Yang mana kita ada, melalui apa kita boleh menilai? Melalui ilmu kita yang disampaikan oleh para asatizah, kita belajar melalui hadis-hadis. Sebab mungkin satu pihak lagi menyampaikan ilmu tu hanya bersandarkan ulama.
tak ada sebut hadis dia, sebut hadis Nabi, tapi tak ada siapa perawi dia, dibawa oleh siapa kan, siapa yang sanad daripada siapa. Jadi dengan rasanya dengan ilmu itulah yang mengata membimbing kita lah untuk mengenali yang mana satu yang kita patut ambil, mana satu kita patut tinggalkan pada Kak Syida lah. Betul tak sahabat-sahabat semua kan? Pasti macam itulah apa yang saya nak sampaikan kan. Itu pentingnya orang kata, tapi sebenarnya bila kita belajar bab malu bertanya ni, bab ni dalam menuntut ilmu ni, setengah-setengah pihak tak bagi kita bertanya lah kan. Kita tak boleh pensoalan. Kita tanya dalil dan hujah, benda tu satu Orang awam dia kata tak payah tahu orang kampung. tu orang kampung kan. Tapi sebab sekarang orang ramai dah celik masing-masing Tak dah belajar boleh, sendiri. sebenarnya benda tu perlu. Tak macam yang Ustaz cakap tu, pasal itulah, pasal benda-benda yang tentang ilmu ni kena belajar. Tak boleh ikut tak tahuan. Macam tu lah. Orang awam, orang kampung. Orang awam tak boleh cakapnya. Tak, orang awam pun sekarang pun orang awam pun belajar. Jadi sebab tu ada soalan tu. Kalau tak belajar, kita tak tahu nak tanya apa pun. Sebab Kak Syida pun bukan follow kita. je. Macam itulah. Bila belajar macam hadis ni kan, bila ustaz-ustaz bawa tu, kita macam ustaz hadis ni sahih ke tak? Kan macam Ustaz Zahiri kan dia tanya, kita refer dekat dia kan. Kalau ustaz-ustaz yang bawa hadis tu, kalau kita tak boleh tanya dia, tak boleh nak bagi reference hadis tu sahih ke dhaif ke apa semua, jadi kita tergantunglah amalan kita kan. Itu je lah. So terima kasih sahabat-sahabat semua atas kepadaan pagi ini. InsyaAllah kita sambung lagi besok pagi dengan kuliah seterusnya daripada Ustaz Yusof pada surah Al-Mu'minun. So kita end sesi pagi ini dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum. So dengan itu kita endkan sesi pagi ini dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So penting belajar hadis ni sahabat-sahabat semua ya, jangan tinggalkanlah. Hadis ni salah satu daripada dah hidup kita kan. Terima kasih Ina. Terima kasih Syida. Terima kasih Kak Syida. Assalamualaikum. Salam Terima kasih Kak Syida. sama. Okay, sama. Salina kat mana tu? Kat office ke? Kat rumah. Kat rumah. Terima kasih Kak Syida. Suami saya office mate dia semua kena COVID, jadi quarantine kat rumah. Jadi saya pun tak keluar. So awak ni kontak dekat lah, kontak rapat ke apa macam mana? Suami saya kontak rapat. Kita orang tak kontak rapat lah. Tapi suami saya setakat ni negatif lagi. Kita orang nak buat self test tu negatif. Jadi tapi office dah tutup. Tapi dia dikira kontak rapat. Jadi kena kuarantin 5 hari kan. 10 hari dia semua. Okey, insyaAllah semoga Allah mudahkan segala-galanya kan. Kita ni makin dikata tak ada COVID, makin dah jadi COVID sekarang. Sama rata-rata ramai yang terkena lah sekarang. Tak, sebab dia memang Omicron tu sangat cepat spread dan tapi dia tak bahaya. Jadi yang kena-kena pun macam setakat demam 3 hari macam itulah. Mudah-mudahan lah. Tapi ada juga yang sebetulnya sebab dia dia ada penyakit lain lah kan, asma ke apa kan. Itu yang risau tu, yang ada penyakit tu risau. Yang saya tengok yang tak vaksin pun dia orang kena teruk. Itulah. Terima kasih. Kita jumpa lagi insyaAllah Syamina ya. Okay, so kita endkan sesi pagi ni lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Liza dengan nota-nota daripada hadis-hadis tadi insyaAllah. Sama-sama.